Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 16 Jun. Bersama saya Fidaus Ashidis, kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Kementerian Pembangunan Pertanian dan Pembangunan Wilayah semalam mengisytiharkan bahagian Kuching, Serian, Seri Aman, Miri dan Limbang sebagai kawasan kawalan penyakit kuku dan mulut. Menterinya Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom menerusi kenyataan media memaklumkan 5 bahagian tersebut terletak bersempadanan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara yang merekodkan wabak penyakit tersebut sedang aktif dalam kalangan populasi lembu, kerbau, kambing dan biri-biri. Pengisytiharan tersebut jelasnya untuk membolehkan Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak mengenakan dan mengambil semua langkah kawalan yang perlu untuk mencegah kemasukan penyakit kuku dan mulut ke negeri ini. Ini termasuk melarang import ternakan dan produk ternakan dari Indonesia, pemantauan dan pengawasan ternakan di kawasan berisiko tinggi serta menjalankan pemeriksaan veteriner di pintu masuk Sarawak. Penyakit kuku dan mulut ialah jangkitan virus akut dan sangat berjangkit terhadap haiwan domestik dan liar seperti lembu, kerbau, rusa peliharaan, kambing biri-biri, babi serta babi hutan dan rusa. Ia merebak antaranya melalui aerosol, lelehan hidung, makanan tercemar dan peralatan tempat tidur. Penyakit tersebut bukan penyakit zoonosis dan ia bukan kebimbangan kesihatan awam berbeza daripada penyakit tangan, kaki dan mulut yang menjangkiti kanak-kanak. Menurut Datuk Seri Dr. Stephen Rundi, Sarawak diiktiraf sebagai zon bebas penyakit kuku dan mulut tanpa vaksin oleh Pertubuhan Kesihatan Haiwan Sedunia sejak Mei 2004 dan status tersebut penting untuk perdagangan antarabangsa dalam ternakan dan produk ternakan. Segala usaha katanya mesti dilakukan untuk mencegah penyakit berkenaan memasuki Sarawak. Sibu telah dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan Hari Sarawak kali ini. Sebelum itu, kita ke berita utama. Pelaksanaan pelan anti-rasuah organisasi terutamanya di Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menunjukkan komitmen tinggi dalam mengunjung tinggi nilai integriti di kementerian berkenaan. Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian memberitahu strategi dan inisiatif tersebut perlu dipraktikkan dalam melaksanakan tugas seharian bagi menunjukkan contoh yang baik kepada kaki tangan dan orang awam. Datuk Seri Dr. Sim memberitahu langkah ini diharap dapat mengurangkan kes penyalahgunaan dana awam, sumber dan aduan awam yang memastikan imej kementerian dan juga kerajaan tempatan ditingkatkan. Katanya pelaksanaan pelan ini juga menunjukkan komitmen kementerian dan agensi di bawahnya termasuk pihak berkuasa tempatan dalam memerangi rasuah diutamakan. Beliau berkata demikian pada Majlis Ikrar Bebas Rasuah Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan bersama agensi di bawah kementeriannya di Kuching. Datuk Seri Dr. Sim turut memaklumkan seramai 21 pegawai integriti di kementerian itu telah menghadiri program pegawai integriti bertauliah yang diadakan pada Mei lalu yang akan membawa kementerian itu ke arah untuk memerangi rasuah. Sibu dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan Hari Sarawak tahun ini yang akan diadakan di Stadium Tertutup Sibu. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, sambutan tahun ini akan diadakan secara fizikal setelah 2 tahun sambutan perayaan itu disambut secara hybrid ekoran pandemik COVID-19. Datuk Seri Fatimah menjelaskan pelbagai pengisian menarik telah disusun atur bagi memeriahkan sambutan. Antaranya persembahan khas teater musikal Rosli Dobi, alunan lagu khas Hari Sarawak, persembahan tarian serta persembahan artis tempatan dan artis terkenal tanah air. Orang Sibu perlu mengambil peluang ini sebab ini julung kali diadakan di Sibu dan yang kita fokuskan juga ialah nanti seperti yang saya sebut tadi dalam teater musicalnya berfokus kepada kehidupan Rosli Dobi ini. Tambahnya, acara tonggak kerajaan negeri yang diadakan setiap tahun ini bertujuan bagi memperingati tarikh-tarikh bersejarah tanah air di samping menyemai semangat kekitaan, kecintaan dan patriotik terhadap bangsa dan negara. Datuk Seri Fatimah menambah, ia juga sebagai platform untuk menyampaikan mesej tentang kemajuan, pembangunan dan perpaduan negeri yang telah dikecapi selama ini, selain mengenang sejarah lampau yang menjadi tunjang keberadaan rakyat pada masa ini. Beliau berkata demikian pada sidang media Hari Sarawak 2022 di Sibu.
Jumlah pertikaian rentas sempadan di Sarawak dijangka meningkat sejurus Ibu Negara Indonesia mula dibangunkan kelak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA 63 dan Perhubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali memberitahu, pertikaian ini akan melibatkan urusan di pelbagai sektor termasuk pembinaan dan pelaburan. Datuk Sharifah Hasidah berkata, pengamal perundangan di negeri ini perlu melengkapkan diri dengan ilmu yang diperlukan termasuk Alternative Dispute Resolution ADR dengan berkesan bagi mengelak dan menyelesaikan pertikaian. Langkah ini jelasnya adalah untuk mengatasi dan meminimumkan risiko undang-undang yang boleh menjejaskan proses pembangunan dan ekonomi di Sarawak. Beliau berkata demikian di Jeraiwara ASEAN International Arbitration Centre AIAC yang bertemakan Future of Alternative Dispute Resolution in Sarawak yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam di Pusat Convention Borneo, Kuching. Jeraiwara tersebut akan menampilkan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan AIAC pada hari ketiga bermula pada pukul 2.30 petang hingga 5.30 petang. Selain itu, program tersebut juga akan diikuti dengan sesi perbincangan bersama panel jemputan dengan membincangkan laluan kehadapan untuk ADR di Sarawak. Kaedah bersesuaian sedang dikaji oleh pihak Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB bagi membantu kontraktor terkesan akibat pandemik COVID-19. Pengerusinya Insinyur Yusuf Abdul Wahab berkata, ketiadaan projek serta pelbagai masalah lain termasuk kekurangan tenaga buruh dan kenaikan harga bahan menyebabkan kontraktor-kontraktor tidak dapat lagi memperbaharui sijil perakuan pendaftaran kontraktor SPPK CIDB. Dedahnya peningkatan harga bahan binaan berpunca daripada pelbagai faktor, antaranya kenaikan harga minyak, kos pengangkutan dan juga peperangan yang berlaku di luar negara. Kita faham kes ini sebab masalah kewangan yang dihadapi oleh kontraktor kecil sehingga mereka tidak dapat memperbaharui lesen mereka. Kita sedang memantau dan sedang mengkaji bagaimana caranya untuk membantu kontraktor-kontraktor. Ujarnya masalah tersebut bukan sahaja terkesan terhadap kontraktor di Malaysia, namun melibatkan seluruh dunia. Beliau berkata demikian kepada pihak media semasa hadir pada Majlis Pengerami Ngiling Bidai Gawai di Rumah Panjang Lampun dan Dewan Sekolah Kebangsaan Adin Sari Sarike. Beliau yang juga ahli Parlimen Tanjung Manis menambah, penekanan terhadap aspek latihan dan program pembangunan tenaga kerja terus ditekankan oleh pihak CIDB bagi menampung keperluan industri semasa dan masa hadapan. Kepesatan Industri Perkapalan di Singapura memerlukan sumber mentah dari Sarawak. Setiausaha Tetap Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura, Lee Chuan Teck berkata, dengan jumlah kemasukan kapal dagang yang menjadikan pulau tersebut sebagai hub, ia memerlukan lebih banyak bahan mentah. Lee Chuan Teck berkata ia juga membuka peluang ekspor kepada Sarawak dalam beberapa tahun akan datang. Itu antara beberapa perkongsian beliau dalam misi perdagangan dan pelaburan Singapura ke Sarawak dalam kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Pertemuan dengan delegasi itu juga menyentuh tentang peluang-peluang baru yang boleh diteroka dalam industri pertanian, pelabuhan, digital ekonomi dan juga karbon kredit. Lee turut menyatakan komitmennya untuk menjalinkan kerjasama perdagangan yang lebih komprehensif dengan Sarawak melalui perkongsian kepakaran yang dimiliki Singapura dan kekayaan sumber bumi negeri ini. Beliau yang mengetuai delegasi perdagangan turut disertai 19 pegawai tinggi kerajaan dalam kementeriannya selain 18 ahli perniagaan daripada pelbagai sektor di Singapura. Hadir sama dalam kunjungan tetamu dari negara jiran itu, Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Kumpulan Bintulu Port Holdings Berhad BPHB bersedia meningkatkan kerjasama dengan Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak pada masa akan datang. Ketua Pengurus Kumpulan Perkhidmatan Korporatnya, Miss Lihah Tioh berkata, ini kerana kerjasama selama ini bersama RTM Bintulu sangat responsif dan menggalakkan.
Memang tidak pernah mengecewakan. Dan even at last minute, kita minta tolong, boleh buat coverage, then they never say no. They're very good rapport. We have very good friendship dengan cawangan Bintul per se. Then we don't have any problem. Then we really appreciate it. Now kita nak melangkau satu langkah lagi. Kita nak bersilaturahim lagi dengan macam ibu pejabat RTM. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas mengadakan pertemuan dengan pengarah penyiaran negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh di pejabatnya di bangunan RTM Jalan P. Ramlee Kuching. Dalam pertemuan hampir sejam itu, beberapa perkara dirancang untuk diadakan tahun ini, antaranya program jelajah bersama RTM Sarawak serta aktiviti bersama pengamal media di Kuching. Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF 2022 kali ini menekankan elemen pemeliharaan alam sekitar melalui program Eco Green Planet. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sarawak STB Shazid Datuk Saleh Asko berkata, pengunjung memainkan peranan menerusi pembelian tiket RWMF 2022 dan akan disumbangkan ke projek penanaman pokok bakau. Imagine you only pay 25 ringgit online. Out of that 25 ringgit, 10 ringgit is the proceed that goes to buy mangrove trees, where we will be planting it. And so far, we have 4,500 mangrove trees to plant. And that's going to be completed and be looked into next month once the whole project is over. Beliau bercakap kepada pemberita pada sidang media selepas melakukan tinjauan di tapak Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia di Kuching. Tambahnya, selari dengan matlamat pelancongan Sarawak untuk memelihara alam sekitar, bas hidrogen turut disediakan untuk mengurangkan keluaran gas karbon serta kesesakan lalu lintas. Turut hadir Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sekian berita pagi Sarawak edisi Khamis 16 Jun. Keluarga Malaysia dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan salam hormat. Assalamualaikum.